Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Norman bin Muhammad Norawi. Baru-baru ni kan banyak sangat lah orang tanya saya. Macam-macam Messi komen-komen kan minta saya komen pasal isu kurma butter. Kurma mentega kan. Isu kurma butter sihat tak? Soalan ni sihat tak? Sebab ada statement-statement daripada KKM cakap tak sihat lah, tinggi lemak tepu lah, kalori tinggi lah, macam-macam lah kan. So kita tengok ni isu dia malah keluar dekat macam-macam lah ni, keluar kat mana ni, Cosmo lah apa kan. Lepas tu ni KKM keluarkan, nampak kurma butter sihat ke? Kalau letak butter dari 100 kalori, kalau tak ada butter 20 kalori. Biasalah orang mazhab kalori macam tu, sikit kalori tak habis kan. Kena faham kan. Isu dia bukan soal kaloris, kita kena tengok satu persatu. Kita tengok isu butter, kita tengok isu kurma. Adakah ada masalah kalau kita combine dua-dua ni kan? Kita tengok kan. Berdasarkan kajian, berdasarkan apa pemerhatian kita, sebenarnya penggunaan lemak tepu ni tentu macam butter butter dah turun daripada tahun 75 sampai sekarang orang takut makan butter sebab ni lah. Sebab yang tadi lah cakap butter lemak tepu lah, butter sakit jantung lah, butter lemak tak sihat. Sebenarnya benda tu dah dibang semula tahun 2017 telah mengada satu kajian mengatakan bahawa lemak tepu sebenarnya bukan jadi isu lagi. Kena faham kan. Ada lemak tepu baik, ada lemak tepu tak baik. Lemak tepu tak baik nama dia trans fat kan. Itu kena faham. Dan pengambilan whole milk, biasanya dia akan keluarkan skim milk lah, low fat milk lah, semua ini semualah menyebabkan kita takutkan lemak. Dalam masa yang tengok margarin asalnya meningkat pada dia menurun. Sekarang dah mula tahu margarin ada masalah trans fat. Jadi penggunaan dia dah menurun. Sebenarnya kita patutnya kembali kepada penggunaan butter, sebab butter sebenarnya adalah lemak tepu yang sihat sebab dia natural dan dia juga tinggi dengan MCT, salah satu sumber MCT yang baik, macam kelapa juga. Butter adalah sumber MCT yang baik. Lepas tu ada kelebihan-kelebihan butter yang bagus lah sebenarnya adalah sumber butyrate, itu sejenis ketone bodies yang bagus untuk kita punya probiotik dan usus. Dia juga sumber vitamin D dan K2. Dan kedua-dua ni, vitamin D dan K2 ni boleh sebenarnya mengurangkan masalah arteriosklerosis, pengerasan saluran darah, mengurangkan tekanan darah dan mengurangkan sakit jantung. Dia mengenai CLA, conjugated linoleic acid, yang akan mengurangkan masalah perut boncet, kasih silim perut boncet. Sebenarnya butter boleh kurangkan ada lagi masalah dalam butter, ada omega 3 kan, ada vitamin A, retinol dan juga ada lecithin, magnesium, copper, iodine dan zinc. Nampak? Banyak sebenarnya benefit butter ni. Tapi butter yang sihat yang paling bagus sebenarnya butter daripada grass fat, daripada susu lah kan, yang lembu tu dibebas makan secara fitrah. Dan berdasarkan kajian sebenarnya lemak tepu ada banyak kepentingan kesihatan. Nombor satu sekali, dia membantu untuk kita punya sel membran kita, iaitu dinding sel kita, sebab dibuat daripada lemak tepu, untuk jantung kita kan, untuk tulang kita, untuk hati kita, untuk paru kita, untuk hormon, sistem imun sistem, dan juga menghantar signal satiety, maksudnya hantar signal kenyang. Jadi kalau kita makan banyak lemak, sebenarnya kita akan kenyang lebih cepat dan lebih lama. Dan juga untuk general health. Sebenarnya kalau kita nak sihat secara umum, kita kena ambil lebih banyak lemak sihat. Dan antara lemak sihat ialah butter. Ni butter, mak gambar butter tu kan. Ni cerita dia. Ada nak cerita detail tak sempat, tapi inilah sebenarnya kepentingan. Sebenarnya lemak tepu dalam butter adalah lemak yang sihat. Ni kajian. Adakah butter tu jahat? Ni dia yang keluar dalam jurnal kan. PLOS ONE okey. Dalam jurnal ni, apa nak baca semua panjang, kalau nak kajian cari sendiri baca, tapi apa conclusionnya? Dia kata daripada systemic review and meta-analysis suggest relatively small or neutral overall association of butter with mortality, CVD and diabetes. Maksudnya apa? Kaitan yang mengaitkan butter dengan kematian akibat sakit jantung dan diabetes adalah hampir tak ada. Mana tak ada kaitan. So, tadi yang cakap makan butter ni tinggi lemak tepu, sakit jantung, itu karut. Ini kajian dia. Ini adalah analisis, dia mengkaji semua kajian-kajian yang ada dan dia come with this conclusion. So, kajian ni ada. Boleh cari kan. Ada lagi satu kajian yang dipanggil sebagai The Pure Studies kan. Ini keluar dalam Lancet, keluar juga dalam European Heart Journal Supplements. Pure Studies, yang mana dalam study ni, dalam Pure Studies, kajian ni menunjukkan kajian kepada hampir 13,000 peserta dengan 18 negara kan, menunjukkan bahawa pengambilan lemak tepu sebenarnya bukan punca sakit jantung, dia lebih kepada masalah karbohidrat. Daily calories percentage
amount of carbohydrate and higher amount of fat intake sebenarnya mengurangkan risiko sakit jantung. So sebenarnya sangkaan kita bahawa lemak tepung tak sihat tak betul. Okay, tengok ini. Apa kelebihan kurma pula? Kurma ni sebenarnya antara buah yang sangat lengkap kandungan nutrisi dia. Ada serat, ada karbohidrat, kalori, protein, ada vitamin B6, niacin, pantothenic acid, folic acid, magnesium, potassium, manganese, copper, iron, nampak tak? Dia bagus untuk masalah mata, penghadaman, kanser, membekalkan tenaga, sistem saraf, tulang, masalah alergik, masalah weight loss dan juga sakit jantung. Semua ni bagus untuk kurma. Jadi sebenarnya kurma adalah satu buahan yang sangat sihat. So bila combine dengan dua-dua tadi, bayangkan kita combine, sebab ni nanti kajian menunjukkan orang ada diabetes, ni ulang balik, orang ada diabetes sepatutnya makan kurma sebab kurma ada banyak khasiat yang membantu kawalan gula yang baik dan membantu dari segi reversing the insulin resistant. Itu cerita dia. Jadi kalau kita combine, kan, kalau kita combine dua-dua tadi, kurma dan butter, kita dapat dua-dua benefit. Of course, jangan melampau puput. Ingat, kita makan berpada-pada, tapi nak mengatakan kurma campur butter itu tidak sihat adalah tidak tepat sebab kedua-dua kajian tadi, dari kurma pun bagus, butter pun bagus. Sepatutnya kita amalkan dan terutama bulan-bulan Ramadan ni, kalau kita amalkan kurma butter semasa sahur, kita akan rasa kenyang lebih lama, kita akan rasa lebih banyak tenaga dan dia akan bantu menghilangkan perut buncit dan juga obesity. Di samping orang ada diabetes, kawalan diabetes yang lebih baik sebab lemak tadi akan menurunkan lagi glycemic index kurma dengan lebih baik. So amalkan semasa sahur ataupun kalau dah di luar Ramadan boleh amalkan siap masa, tak ada masalah. Of course, jangan melampau sampai makan sampai satu besin, satu baldi, satu karung, itu melampau. Setakat makan 3 biji, 5 biji, 7 biji, it's okay. Okay, ingat kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang.